Okey, Assalamualaikum. Kita mulakan kelas kita dengan Al-Fatihah. Okey, so kita akan habiskan chapter 3 hari ini. So the last part is loan. Okey, kita dah habis 3.1. 3.2 kita dah belajar 4 perkara. Perkara pertama is about credit and debit. Okey. Perkara kedua is about use management of credit and wise management of credit and debit debt. Perkara ketiga, advantages and disadvantages credit card. Perkara yang keempat, credit card itself. Okay, how to solve involving credit card. Last kali is about loan. Okay, so saya pasti semua orang pernah dengar perkataan loan. Okay, loan ni ada banyak benda. Sambil saya bercakap, awak nak salin yang ada dekat sini pun boleh. Yang dekat skrin awak tu. Sambil-sambil saya bercakap, awak boleh salin apa yang ada dekat skrin. Saya dah buat summary untuk awak. Okay, so loan ni banyak benda. Dia ada car loan, dia ada personal loan, dia ada house loan. Okay, banyak pinjaman rumah, pinjaman kereta, banyak benda lah ada. Okay, itu contoh-contoh loan yang ada. Okay, so dalam loan apa yang kita nak belajar? Kita nak belajar tentang flat interest and interest on balance. Macam mana dikira flat interest, macam mana dikira interest on balance. Okay, sebelum kita nak kira interest, bila cakap pasal loan dia mesti ada interest. Saya cakap awal-awal hari tu apa beza interest untuk loan dengan interest untuk saving. Interest untuk saving kita dapat. Duit yang kita dapat bila kita simpan dekat tempat dia, kita simpan dekat bank dia, bank bagi duit kat kita dalam bentuk interest. Okay, kalau loan ni kita pinjam dekat dia. Kita pinjam kat dia. So apa yang dia dapat? So dia dapat interest. Jadi interest untuk loan ni interest yang kita bayar. Okay, so saya ulang. Interest untuk saving, interest yang kita dapat sebab kita melabur dekat dia, kita simpan dekat dia. Tapi interest untuk loan, interest yang bank dapat. Okay, interest yang bank dapat sebab kita pinjam dekat dia. Jadi interest tu kita kena bayar kepada bank. So itu dua jenis interest yang berbeza. Okay, so dalam loan apa yang kita nak tahu dulu term. Okay, term dia. So awak akan biasa jumpa nanti perkataan down payment, perkataan repayment, amount of repayment, perkataan monthly installment. So nasihat saya bila dapat soalan, tengok betul-betul soalan minta apa. Okay, dalam satu soalan dia boleh minta macam-macam. Dia boleh minta monthly installment, dia boleh minta total loan ataupun kadang-kadang kat sini adalah amount of repayment. Bayaran balik. Okay. Satu lagi down payment. So, apa itu total loan ataupun amount of repayment? Maksudnya jumlah pinjaman yang kita perlu bayar semula. Okay, contoh kita pinjam RM5,000. Kita takkan bayar exactly RM5,000. Kita mesti akan kena bayar lebih daripada tu. Kalau tak, itu namanya sedekah. Okay. Kalau pinjam adik-beradik boleh lah. Tapi bila pinjam melibatkan bank, mesti ada interest. Okay. So kita tak akan bayar exactly apa yang kita pinjam. Kita mesti akan bayar lebih. Kenapa akan bayar lebih? Sebab dia ada interest charges. Okay, interest charge tu depends lah berapa lama kita pinjam. Okay, so in English, amount deducted from initial down payment plus an interest charge. Okay, interest charge ni depends. Okay, berapa rate dia dan berapa lama kita pinjam. Okay, so next is monthly installment. Monthly installment ni maksudnya bayaran bulanan. Okay, bayaran bulanan contoh kita kena bayar dan campur interest apa semua, kita kena bayar RM10,000. So nak kira RM10,000 tu untuk 5 tahun kita pinjam kan. So berapa tiap-tiap bulan kita kena bayar?
So kita bahagilah dengan berapa tahun, berapa bulan kita pinjam. Okay, nama dia monthly installment. So awak kena bahagi dengan berapa bulan. Okay, kalau 5 tahun, jadi 5 kali 12 ada 60 bulan. So bahagilah 60 bulan. So dapatlah setiap bulan kena bayar berapa. Gitu. So in English, total amount paid by borrower. Borrower tu kita lah to the bank monthly. Okay, berapa jumlah yang kita kena pinjam, kita kena bayar pada bank setiap bulan. Itu monthly installment. Okay, untuk awak, mungkin awak tak biasa dengar down payment. Okay. So down payment ni dalam bahasa lain dia adalah pendahuluan. Okay. Contoh saya beli kereta, saya bayar down payment. Maksudnya contoh kereta saya tu RM50,000. Okay, saya bayar down payment RM10,000. Jadi jumlah loan yang kita guna adalah RM40,000 saja. Okay, setelah kita tolak dengan kita punya down payment. Sebab down payment tu kita bayar cash. Okay, kita bayar dulu sebelum kita buat car loan. Okay. So lagi banyak down payment awak bayar, lagi kuranglah loan yang awak pinjam. Okay. Gitu. Itu namanya down payment, wang pendahuluan. Okay, ini tak ada kena-mengena kalau awak beli kereta cash tau. Kalau kereta cash tak adalah loan nama dia kan. Okay, begitu contoh. Okay, so dalam loan ni apa dia punya kebaikan dan keburukan dia? So the advantages are, so saya jumpa dua lah, does not require lump sum payment. Maksudnya bila kata loan, biasa kita loan kat bank, kita tak bayar lump sum lah. Nama pinjaman kan, kalau kita boleh bayar lump sum, baik kita beli cash. Okay, so kita tak bayar terus full. Okay, apa yang kita buat monthly installment. So tiap-tiap bulan bayar sikit. Itulah kelebihan loan. Okay. Ni loan yang apa tu? Yang rasmi. Rasmi. Yang berdaftar. Okay, kalau pinjam along tu tak tahulah, saya tak pernah. Okay, yang tu tak tahu. Jangan terlibat. Okay, jangan pernah terfikir. Okay, the next one is depends on budget ataupun it's not a burden. Kenapa? Sebab kita boleh pilih berapa lama kita nak kita nak bayar. Maksudnya loan tu kita nak dalam berapa tahun. Okay, kalau awak mampu tiap bulan bayar tinggi, awak ambil lah singkat tahun dia. Contoh setahun awak nak settle, awak punya RM10,000 awak nak settle dalam setahun. So monthly installment dia akan jadi tinggi lah. Sebab masa dia sikit. Contoh kita tak mampu. Kita pinjam RM10,000 contoh, kita tak mampu dalam masa setahun. Kita boleh pilih, so far saya tengok paling lama 10 tahun. It depends pada apa yang bank tawarkan. So paling lama 10 tahun. Contoh kita pinjam RM10,000, kita nak bayar dalam masa 10 tahun. Okay, so monthly installment kita sikit lah. Sikit. So dia depends on budget kita. Kita boleh kira sendiri. Okay, kita nak pilih berapa tahun. So kita boleh pilih. Okay, keburukan dia, disadvantage. So yang ni memang disadvantage lah, high interest. Okay, interest dia tinggi. Kenapa saya cakap tinggi? Contoh kita pinjam RM20,000 contoh. Okay, dan bayar dalam masa yang lama. Contoh saya pilih 10 tahun. Saya pinjam RM20,000, saya pilih 10 tahun. Kalau kita tengok sebenarnya kita bayar tu double. Kenapa double? Sebab yang contoh pinjam RM20,000 kita kena bayar RM40,000. Kenapa? Sebab dia punya interest. Okay, sebab dia punya interest dia tinggi. Okay, dia depends lah. So in case kalau nanti awak dah besar, awak memerlukan pinjaman ke loan ke apa, tengoklah interest yang rendah, pilih interest yang rendah. Okay, so itu kena tengoklah. So far ada soalan nak tanya? Ya, saya. Saya tak faham lah advantage yang first tu. Advantage yang first. Oh, does not require lump sum payment. Maksudnya loan ni, biasa loan dekat bank, kita boleh pilih bila kita nak bayar. Dalam masa berapa tahun kita nak bayar. Contoh kalau kita pinjam RM10,000 contoh kan. So kita takkan kena bayar terus RM10,000. Sekali bulan depan kena bayar terus RM10,000. Tak, bank tak macam tu. Biasa minima adalah setahun. Ikutlah dia nak bayar bila. Ikut kepada orang yang meminjam tu.
Dia buat perjanjian dengan bank macam mana. So nanti bank akan kira lah dia punya total repayment kena berapa termasuk interest. Okay. Macam gitu. So dia tak kena bayar lump sum. Punya 10,000 kena bayar next month tu 10,000. Tak ada. So begitu. So ikut. Paling lama saya pernah tengok adalah 10 tahun. Contoh saya punya 10,000, saya boleh bayar 10,000 campur interest tu dalam masa 10 tahun. Jadi boleh bahagilah. Contoh kita dah tambah interest jadi 20,000. Contoh 20,000. So 20,000 tu saya boleh bayar dalam masa 10 tahun. So bagilah 10 tahun ada 120 bulan. So 10,000 bahagi 120 bulan. So setiap bulan awak kena bayar banyak tu je. Dia tak kena bayar terus full lump sum. Okay. So itulah kelebihan loan. Okay. Faham Cikgu, Ya, saya. kalau mampu bayar semua sekali boleh ke? Kalau mampu boleh. Lagi bagus. Lagi bagus sebenarnya. First, kalau awak mampu, contohlah nak beli kereta kan, awak mampu beli cash kan. So tak payah buat loan, terus bagi cash. So awak tak terlibat dengan apa-apa loan dan sangat menjimatkan sebab tak perlu nak bayar interest. Contoh kalau awak dah buat loan, lepas tu sampai satu masa tu awak mampu nak bayar full loan tu, boleh. Sangat dialu-alukan. So pergi kat bank terus, cakap nak settle semua loan, mungkin ada pengurangan lagi daripada total sebenar yang awak kena bayar. Gitu. Okay. Cikgu, kalau kita buat loan, pasti kita kena bayar dalam 5 tahun. Lepas tu tahun keempat tiba-tiba kita dah banyak duit. Boleh. Kau ikut yang tanya tadi. Boleh. Bayar terus. Settle terus. Lepas tu interest jadi kurang kan. Awak kena pergi counter ataupun pergi bank tu terus. Macam mana? Dia akan kira semula. Okay. Mungkin bayaran yang awak kena bayar sepatutnya lagi kurang sebab awak nak settle terus kan. Lagi kurang daripada total sebenar. Cikgu dalam Islam ada ke kadar interest? Kadar interest maksudnya rate of interest. Kadar interest yang dibenarkan. Kredit dengan loan tu sama lah kan. Kredit special untuk credit card. Okay, kredit kita belajar special untuk credit card. So kita fokuskan kepada credit card. Loan is another one. It's not using credit card. Sebenarnya kita ada credit card tu is an example of loan juga sebenarnya. Cuma loan ni lebih spesifik. Dia yang ni yang kita belajar ni is not using credit card. Kita guna kita ada car loan, house loan, macam tu. Jadi tak guna credit card. Credit card ni hanya untuk duit, senang kata duit lah. It's not about macam car loan sebab kita nak beli kereta. Macam tu. House loan sebab kita nak beli rumah. Okay, kredit yang apa yang kita belajar dekat sini special untuk credit card saja. Cikgu. Ya. Loan ada maksimum amount ke untuk pinjam? Dia depends kepada bank dan bank akan tengok awak punya komitmen. Berapa limit awak boleh pinjam. Dia akan tengoklah everything. Awak punya gaji, awak punya komitmen. Lepas tu dia akan bagi tahu berapa maksimum amount awak boleh pinjam dan contoh kita nak 10 tahun kan, 10 tahun pinjaman. So boleh tak kita nak settlekan yang tu. So dia akan discuss dulu dengan kita sebelum kita buat agreement everything. So dia depend sebenarnya kepada gaji, komitmen. So dia akan tengok lah. Lepas tu baru lulus. Cikgu boleh ke setiap bulan tu monthly installment berbeza? Maksudnya Januari 2,000, Februari 5,000. Namun dia kata monthly installment, setiap bulan bayarannya sama lah. Setiap bulan bayarannya sama. Apa yang boleh berbeza
adalah interest. Nanti kita akan baca sekejap lagi. So itu yang boleh berbeza. Cikgu, apa faktor bank boleh jadi bankrupt? Orang tak bayar duit lah kot. Bank bankrupt sebab orang tak bayar pinjaman lah kot. Ataupun tak ada orang dah nak letak saving dekat dia. So bank tu boleh jadi bankrupt lah sebab tak ada dah deposit macam kita nak letak bank dekat dia. Lepas tu kita pinjam pula tak bayar. Lagilah bertambah-tambah burden dia. Okay, kita bagi contoh boleh? Ni Saniza. Later on saya jawab soalan awak. Okay, contoh Contoh yang pertama, kita pergi pada flat interest dulu. So, flat interest okay, next kita pergi pada contoh. Okay, so dalam loan ni tadi secara umum saja. So kita kena tahu apa itu total loan ataupun amount of repayment and then monthly installment, baik buruk dia. Okay. So dalam ni kita kena tahu macam nak kira flat interest and interest on balance. So flat interest ni dia fix. Monthly interest dia sama je. Okay. So dia sangat-sangat fix. Okay, kalau interest on balance ni every month kita punya interest berbeza. Kenapa berbeza? Sebab kita bayar based on balance. Okay, interest kita adalah based on balance kita pada bulan sebelumnya. Sebab tu namanya interest on balance. So kita tengok dulu flat interest. How to calculate flat interest? So kaedah dia sama je macam awak cari interest mula-mula awak belajar dekat saving tu. Awak ada formula PRT kan? Sebiji macam tu. Okay, sebab apa? Sebab dia punya interest sama. Every month sama. Jadi kaedah dia sama macam awak belajar pada saving. Okay. Kita tengok contoh kat sini. So sebelum ni awak ada belajar formula I equals to PRT. Okay. So kaedah dia sama je. I ni stand for interest. So interest saving dengan loan, cara nak kira dia sama. So P times R times T. Okay. So situasi yang pertama. The first situation, Mrs. Lim bought a car worth 80,000 on credit. She pays 10% down payment and the balance is payable in installment over 6 years. The flat interest rate imposed by the bank is 4% per annum. What is the amount of repayment and monthly installment payable by Mrs. Lim? So soalan pertama dia nak amount of repayment, maksudnya bayaran balik. Bayaran balik ni awak punya original loan campur dengan original loan campur dengan interest. So itulah jumlah bayaran balik. Okay. And then monthly installment. So ada dua soalan kat sini. Okay, bayaran balik, total bayaran balik dan awak punya bayaran bulanan berapa. Okay. So kalau kita tengok kat sini 80,000 on credit ni bukan guna credit card tau. Maksudnya dia punya loan tu 80,000 lah. So harga kereta 80,000 ni harga kereta yang 80,000. Okay, dia dah bayar 10% down payment. Dia dah bayar 10% down payment. So sebelum dia buat car loan tu dia dah bayar dulu pendahuluan 10% down payment. Jadi kena tolak set-set lah 10%. So loan sebenar dia hanyalah 90% je daripada 80,000. Sebab 10% tu dia dah bayar cash. Okay, so balance tu selepas dia bayar 10%, balance tu dia nak buat installment. Installment ni maksudnya bayar bulan-bulan lah. Okay, installment over 6 years selama 6 tahun. Jadi dalam 6 tahun tu berapa bulan? So awak darab dengan 12 kita ada 72 bulan. Jadi balance selepas dia bayar down payment tu dia nak bayar dalam masa 72 bulan. Okay, so bila kata macam tu dah akan ada interest. Okay, so interest dia berapa? 4%. Okay, kaedah dia sama je. So saya kat sini
Dapat soalan macam ni. Topik 3 ni, benda yang pertama awak kena buat adalah keluarkan info. Okay. Untuk soalan ni, okay, yang pertama kita tengok berapa amount loan dia. Okay. Dulu kita panggil principal kan. Saya letak P lah. Senang. So P, principal. Okay. Berapa? So kira semula dia dah bayar 10% down payment. So jumlah sebenar adalah 90%. Darab dengan 80,000. So dapatlah dekat sini 72,000. Okay, so jumlah loan sebenarnya adalah 72,000 setelah tolak down payment. Okay, now kita kira pula interest. Okay, ini jumlah yang dia pinjam. So bila pinjam akan ada interest. Jadi kira interest sama je, formula dia PRT. Okay, so principal is one. Okay, rate dia 4% per annum. So 4/100 ataupun boleh terus buat 0.04. Careful yang ni careful. So kalau awak tak yakin guna decimal ni, buat 4/100. So tak ada masalah. Okay, times tu mesti kena dalam terms tu mesti dalam years. Okay, mesti dalam tahun. Okay, sebab dia 6 tahun, dia nak buat installment dalam 6 tahun, jadi terms dia adalah 6. Jadi kira dekat sini, contoh tu dah tolong kira kan. Okay, dapat ni. Ini interest saja tau, interest sahaja. Okay, nampak ni awak pinjam 72,000, interest awak 17,000. Kalau ada cash, gunalah cash. Kalau tak ada, maka kita kena redor. Okay, jadi soalan pertama amount of repayment. So amount of repayment awak, total repayment. Okay, awak punya principal ataupun amount of loan tu 72,000 tambah dengan interest. Okay, so dapatlah jumlah. Okay, ni kita menjawab soalan yang pertama. Okay, so ni amount of repayment. Soalan kedua dia nak monthly installment. Jadi jumlah yang kita kena bayar balik adalah 89,280. So berapa bulan-bulan kita kena bayar? Sebabkan dia pinjam dalam masa 6 tahun. Jadi dalam masa 6 tahun tu berapa bulan ada? Jadi bahagikan dengan berapa bulan. Okay. Ada soalan ke? Ada. Ada. Tanya sambil saya menulis ni. Tak ada. Tak ada. Faham laka Faham. So, tiap-tiap bulan dia kena bayar 1,240. So kita boleh bajet lah gaji kita. Contoh gaji kita 3,000. Tolak segala komitmen yang ada balance 2,000. Tolak lagi yang kereta 1,240. Boleh lah. Okay. Boleh lah gitu. 1,000 tu banyak Kalau monthly untuk kereta saja 1,240 bagi saya banyak lah untuk saya yang sebagai cikgu ni sahaja. Okay. Down payment. Down payment tu bayaran permulaan, pendahuluan. Maksudnya sebelum kita nak guna loan tu kita dah bayar cash siap-siap. Contoh macam Mrs. Lee ni dia dah bayar 10%. 10% daripada harga kereta tu 8,000. Kita kat sini. So down payment kita 10% daripada harga kereta. Okay, so dapat 8,000. 8,000. Okay, 8,000 ni dia dah bayar dulu. Dia dah bayar cash dekat orang kereta tu. So yang belum dia bayar lagi balance 72,000. So 72,000 ni dia tak mampu nak bayar cash. So apa dia buat? Dia guna loan. Down payment tu wajib ke? Soalan ni yang bagus. Down payment tu wajib ke? Tak, tapi kalau awak bayar lebih bagus. At least adalah sikit down payment awak bayar lebih bagus. Sebab apa? Akan mengurangkan kita punya loan. Kurang loan, kuranglah interest. Okay. Ada juga macam
kereta, rumah, ada juga yang tak perlukan down payment, 0% down payment. So tak payah bayar langsung down payment. It's up to us, kalau nak bayar boleh, tak bayar pun boleh. They depends on agreement tu macam mana. Ada iklan kata zero down payment, maksudnya kita nak punyai harta macam kereta tu tak payah bayar down payment. So terus harga kereta tu yang itulah kita buat loan. Boleh. Dia depends on agreement tu macam mana. Tapi kalau yang dia kata zero down payment tu, kalau awak nak bayar down payment pun boleh, tak ada masalah. Jadi dialu-alukan. Okay. Kalau ada syarat wajib dia 10% down payment, so awak kena bayar lah 10% down payment. Okay. Kalau dia tak ada syarat wajib 10% down payment, dia kata boleh no down payment. So awak nak bayar down payment boleh, tak bayar pun tak ada masalah. Dia tetapkan. Saya dah cerita tadi, dia tetapkan kalau dia kata zero down payment, jadi awak boleh tak bayar langsung down payment atau awak nak bayar pun tak ada masalah. Kadang-kadang orang nak tarik pembeli kan, tarik orang buat loan dengan dia kan, tarik orang ambil car loan, house loan semua tu, iklan dia zero down payment. Orang tu tarik lah sebab tak perlu nak bayar duit muka. Okay, cuma keburukan dia adalah loan kita tinggi lah sebab kita tak bayar wang pendahuluan kan. Jadi contoh macam ni, Mrs. Lee tak bayar down payment. So loan dia adalah 80,000. Okay, jadi interest dia pun lagi tinggi lah daripada 17,000. Sebab kita punya P ni prinsipal kita 80,000. Sebab tu kalau boleh bayar sikit down payment supaya loan kita kurang. Faktor yang memperangi interest. Itulah dia ikut bank. Kadang-kadang bank bagi rendah sebab dia nak tarik orang pinjam dekat dia. Peminjam ni dia akan tengok, dia biasanya akan pilih interest yang rendah lah. Kenapa kena pilih interest yang rendah? Sebab kita nak kurang bayar balik. Siapa nak bayar lebih kan? Okay. So biasanya interest ni kita kena kaji sikit lah. Kita kena tengok bank mana yang menawarkan interest yang rendah. So itu yang kita akan ambil. Bila awak nak pinjam, awak kena cari bank yang menawarkan interest yang rendah. Tapi bila awak nak saving, awak kena cari bank yang menawarkan interest yang tinggi. Begitu. Itu namanya bijak laksana. Okay. Sebab apa? Saving interest tu kita dapat. So kalau interest dia tinggi, banyaklah kita dapat. Tapi kalau loan, interest tu kita kena bayar. So kita kena cari orang yang menawarkan interest yang rendah. Cikgu, kalau ada bulan kita tak bayar monthly installment, apa jadi? Okay. Apa jadi? So nanti double lah. Double payment lah awak kena bayar untuk next month. Kalau awak tak bayar monthly installment. Dan saya tak pernah alaminya lah. Contoh saya tengok cerita lah. Tak bayar 3 bulan, kita kena tarik. Macam tu lah. Dia ikutlah kepada budi bicara bank tersebut macam mana. Okay. Saya tak pernah alami. Tapi saya tengok cerita macam gitulah. Okay. Tapi dia tak akan tarik terus lah. Dia akan ada budi bicara. Dia akan call awak, tanya dulu, ingatkan dulu ke macam mana. So dia depends pada agreement kita macam mana. Okay. So that's why bila buat loan tu kita kena ikut bajet kita. Okay. Ini satu cara untuk mengira tau. Satu cara untuk kira kita punya total repayment dengan monthly installment. Satu lagi cara kita boleh kira direct. Okay, yang ini. Okay, ni cara satu lagi. Okay, cuma formula ni tidak diberi, tak silap saya. Okay, formula ni tidak diberi. Okay, formula ni awak boleh ingat. Okay, so tengok situasi yang kedua. Encik Azlan obtain a personal loan of RM10,000 from Bank Mulia with an interest rate of 4% per annum. Total repayment period is 7 years. So dia buat personal loan RM10,000 dekat Bank Mulia, interest 4% dalam masa 7 tahun. Dia soalan tanya monthly installment. Okay, kaedah satu lagi. Okay, soalan ni boleh juga guna kaedah tadi. Boleh, tak ada masalah.
Okay, cari interest dulu, tambah dengan awak punya principal dan lepas tu bahagi dengan berapa bulan. Ataupun awak nak kira terus, okay, kira terus, total repayment terus sebab soalan tak minta pun berapa interest, soalan terus tanya monthly installment. Okay, kaedah ni boleh guna direct. Allah. Kenapa kelas kita sejam je? Marah. Saya sejam tak cukup. Kalau Tak ada. offline tu cukup lah. Kalau online tak cukup bagi saya sejam. Begitulah. Kita kena redha So dia punya loan dia 10,000. Principal dia 10,000. Saya tulis P lah principal Okay, loan dia 10,000. Rate dia 4%. 4%. 0.404. Saya tukar siap-siap. Okay, terms dia 7 years. So terms sudah memang dalam years, so tak payah nak tukar. Okay, so kaedah yang kedua, boleh kira direct sebab soalan tak minta interest. Kalau soalan minta interest, boleh kira interest dulu. Okay, guna formula interest dulu. So yang ini tak minta interest, so guna direct, awak ada formula, dia guna A, kita gunalah A. AP plus PRT. A ni apa? A ni kita punya total repayment. Amount of payment yang kita perlu bayar. So, benda sama je. Macam kita kira tadi, cuma tadi kita kira berasingan. Kita kira interest, lepas tu kita tambah kita punya principal loan. Okay, sekarang ni terus kali. Ni ada formula satu lagi. Okay, ni formula dia. Dia punya simbol A equals to P plus PRT. P tu principal, kita punya loan ataupun kita punya deposit berapa. Kalau saving deposit lah. Kalau loan, loan lah. Okay. So in general kita panggil dia principal. So principal kita 10,000. Okay, loan kita 10,000 tambah 10,000 darab dengan rate kita, darab dengan terms. Okay, so dapat jawapan 12,800. Okay. So total of free payment 12,800. Okay, so soalan nak monthly installment, jadi kena bahagi dengan berapa tahun, berapa bulan monthly installment. Okay, so jumlah kena bayar 12,800 bahagi dengan berapa bulan. Kita kena bayar dalam masa 7 tahun, jadi 7 kali 12. So dapatlah sebulan 152.38 sen. So awak pinjam 10,000, awak ambil masa 7 tahun untuk bayar. So every month awak kena bayar 152.38 sahaja. Tu setelah dicampur dengan interest. Okay. So sikit je sebenarnya kena bayar. Kalau buat macam tu tak adalah kena buang markah kan cikgu. Tak ada. Cara macam ni boleh, cara atas tadi pun boleh. Yang ni, cikgu example 19 tu dia tak letak down payment Okay, so biasanya down payment ni, ceritalah down payment ni. Biasa down payment ni kalau kita nak beli barang. Macam kita nak beli kereta, kita nak beli rumah. So kita bayar down payment. Okay, setelah tak down payment, so kita akan guna loan lah, car loan ataupun house loan. Tapi yang ini dia buat personal loan dia ni dalam bentuk duit tau. Duit. Dia buat pinjaman peribadi 10,000, maksudnya dia akan dapat 10,000 daripada bank. Macam tadi, kita buat pinjaman tapi kita dapat kereta, betul? Yang ni kita buat pinjaman, kita dapat duit. Personal loan. Bila personal loan tak ada down payment. Yang ada down payment bila car loan, house loan, benda-benda macam tu lah yang bukan dalam bentuk barang. Yang awak pinjam tapi pinjaman awak tu dipulangkan dalam bentuk barang. Kereta, rumah, motor dan sebagainya. Begitu. Yang jenis macam tu akan ada down payment. Okay. Cikgu. Ini dia, ya. Kiranya yang A, yang huruf A tu nak cari monthly payment lah. Yang A ni total repayment. Okay. Oh. Total repayment.
Monthly installment dia tak ada simbol. So saya tulis penuh lah monthly installment. Okay. A ni memang dia punya formula gitu. Dia punya formula guna A. Okay, so kita pun kena guna A lah. Gitu. Ni bukan saya letak tau, yang ni memang formula dia gitu. Okay, so awak punya loan campur dengan interest. PRT ni kan interest. So ni formula shortcut lah. Dari sini juga sebenarnya awak boleh tahu interest awak berapa. Awak tengok P awak P awak 10,000. Okay, awak pinjam principal awak punya loan 10,000. Tapi awak kena bayar semula 12,800. So dari sini awak boleh detect dah berapa interest. Cuba tahu saya berapa interest? 2,800. Bijak ya. Macam mana Syari? Tolak. Tolak je. Gitu. RM kosong tertinggal. Okay, 2800. Boleh ke? Faham kan? Faham. Okay. So kita pergi kepada next. Yang ni yang agak panjang kaedah dia. Okay. Macam tadi awak punya interest monthly fix tau. Okay. Fix. So kita kira sekali cukup dah. Kita dapat dah terus. Berapa monthly installment, berapa total repayment sebab kita punya interest fix. Banyak mana pun interest kita banyak tu lah. Okay. Tapi yang ini bila kata interest on balance, bila interest on balance maksudnya interest awak tu based on balance bulan sebelumnya. Jadi bila kita punya 10,000, contoh bulan ni bayar 1,000. So balance tinggal 9,000 kan? So interest akan dikenakan terhadap 9,000. Jadi berkuranglah kita punya interest tu. Yang ni awak akan kira satu. Awak tak kira direct. Begitu. Okay, contoh example 20 cerita panjang pun tak ada contoh, tak faham juga. Okay, example 20. Okay, Encik Haris obtain a personal loan 10,000 from Bank Mulia. Ramai pula penyangka Bank Mulia kan. So loan dia 10,000. Okay, rate dia 6%. Okay, ni dia punya R, ni dia punya P. Okay. 6% on the balance. Nampak ni 6% on the balance. So dia kenakan 6% daripada balance bulan sebelumnya. Okay, total the repayment period is 7 years. Okay, dia nak bayar dalam masa 7 tahun. Okay. And then dia dah bagi tahu kat sini monthly installment 100.5. So setiap bulan dia bayar 100.5. Okay, calculate the amount of interest payable by Encik Haris for the first 3 months. Okay, ini kalau soalan dia kata interest payable for 7 years, jenuh tak cukup muka surat awak nak kira. So dia bagi first 3 months je awak kena kira. Okay, kalau 7 years berapa bulan tu awak kena kira tu setiap bulan tu. So soalan nak first 3 months je, jadi awak kena kira bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Kena kira berasnya. Sebab apa? Sebab interest dia berbeza. Macam tadi interest dia fix. Okay, 2,800 tu untuk berapa tahun tadi dia pinjam? Tak ingat saya. Selama tu. Okay, fix. So bahagilah berapa bulan. So setiap tahun banyak tu lah. Contoh dah bahagi tu 100. So setiap bulan 100 dia punya interest. Sama je. Tapi yang ni berbeza. Sebab dia kenakan interest pada balance. Okay, rate 6% on the balance. Okay, mari kita kira. Okay, so kita kira mula-mula dia punya loan. Dia punya principal 10,000. Okay, jadi first month saya terus kira kan. Okay, first month dia ada principal 10,000. Rate sama 6%. Jadi saya tukar terus dalam bentuk perpuluhan desimal, so 0.06. Okay. Okay. Ni first month. Sekarang kita nak kira terms. Okay, terms dia berapa? So, macam nak kira terms? Adakah 7? Adakah 7 tahun? Adakah terms dia adalah 7 tahun? Sedangkan kita kira month ni, untuk first month je tau.
Kalau awak kira term dia 7 tahun, maksudnya interest tu untuk 7 tahun. Okay. So ini dia kira bulan pertama je. Jadi bulan pertama je maksudnya 1 bulan je lah interest dia. So 1 bulan interest, kita tak nak kita punya term dalam month, kita nak term kita dalam year. Jadi 1 bulan setahun ada 12, jadi 1 bahagi 12. Dapat term kita ni dalam unit year. Boleh faham ke? Dalam apa saja situasi term awak mesti Cikgu mute cikgu. Hello. Ada Najwa. Cikgu. Cikgu. Tak. Tak. Apa yang tak? Apa yang tak? Suara. Dengar suara. Tak dengar suara. test. Dengar tak? Dengar tak? Dengar. Dengar. Dengar cikgu. Okay, screen nampak kan? Nampak. Okay. Nampak. Okay. Thank you. Okay. Sambung balik. Okay. So kita nak kira interest kita untuk bulan pertama sahaja. 1 bulan sahaja. Jadi 1 bahagi 12. Ada kawan awak kata kenapa bukan 1 bahagi 84? Sebab dia dapat 7 tahun kan? 7 tahun 84 bulan kan? Tak. Sebab kita punya rate kita ni per annum tau. Per annum maksudnya untuk setahun. Rate kita untuk setahun. Jadi kita nak cari sebulan. Jadi 1 bahagi dengan 12 bulan. Dapatlah unit dalam year. Okay. Sebelum ni kita nak kira interest, kita darab dengan berapa tahun. Darab dengan 7 tahun. Tapi yang ini kita just kira untuk sebulan je. Jadi since rate kita dalam per annum untuk setahun, jadi term kita dalam sebulan. Jadi sebulan bahagi dengan 12 dapat unit dalam year. Okay, unit 2 benda alam ni mesti sama. Okay ke, boleh ke? Okay ya, so kita nak kira kita punya interest. Okay, jadi interest kita PRT. Okay, substitute your principal and
dia substitute your rate 0.06, substitute your term. Okay, so dekat sini sebelah dah kira dah RM50. Jadi interest untuk bulan pertama adalah RM50. Okay, soalan nak amount of interest payable for the first 3 months. Ini baru bulan pertama. So kita kena cari bulan kedua dan ketiga. Okay, untuk cari bulan kedua dan ketiga, kita kena tahu balance berapa. Kenapa? Sebab kita punya interest based on balance. Jadi kita kena tahu balance kita berapa. Okay, jadi kita kena cari. Kita kena cari balance selepas bulan pertama berapa. Okay, so kita kena tolak everything. Okay, so macam mana nak cari? Okay, so total kita punya repayment sepatutnya adalah RM10,000 campur dengan RM50. Okay, RM10,000, RM50. So ini sepatutnya yang dia kena bayar untuk bulan pertama. Sebab apa? Loan dia RM10,000 campur dengan interest RM50. Okay, ini sepatutnya yang dia kena bayar. So kita tengok berapa balance selepas dia dah bayar monthly installment. So dia dah bayar monthly installment dia 100.5. Nampak ni? 100.5 ni. Monthly installment 100.5. Maksudnya setiap bulan dia bayar 100.5. Okay, so after first month, okay, so balance. Okay, balance daripada RM10,050 tolak dengan 100.5 yang dia kena bayar setiap bulan. So balance jadi 9900. So after first month balance dia jadi 9,900. Sampai sini faham ke? Faham. Faham Amira Husna, kejap lagi saya bagi tahu. Okey, jawapan. Amira tanya, boleh jadi ke bank tiba-tiba naikkan rate pada tahun seterusnya? Boleh. Jawapan dia boleh. Okay, dia kena tengok pada agreement bank tu. Awak kena tengok interest dia adalah interest boleh ubah ke ataupun tak. Interest terapung, nama dia tak silap saya faedah terapung ke macam mana. Kalau terapung tu maksudnya dia boleh naik, dia boleh turun. Okay, itu dari segi bank lah. Okay, yang kita belajar ni rate dia sama je. Okay, yang kita belajar ni rate dia sama. Tapi realitinya boleh naik turun. Dia ikut agreement kita tu macam mana. Faedah tu terapung ataupun tidak. Kalau terapung maksudnya faedah dia boleh naik turun. Flexible. Okay. So balance selepas bulan pertama adalah 9900. Okay, dia pinjam RM10,000 campur dengan interest RM10,050 dan dia dah bayar untuk bulan tu 100.5. Jadi selepas bulan pertama adalah 9900. Jadi kita perlu cari untuk second month. Okay. Untuk bulan berikut. Okay. Bulan berikutnya P kita dah jadi 9900 lah. Ni second month Sebab apa? Sebab ni cerita pasal interest on balance. Okay, jadi balance yang bulan pertama bawa naik jadi loan baru 9900. Rate masih sama 0.06. T pun masih sama sebab dia kira untuk sebulan je interest ni. Okay, jadi kira interest baru PRT. So your P is 9900 times 0.06 times 1/12. Berapa Berapa ni? So dia dapat RM49.50. Okay, interest pada bulan kedua RM49.50. Logik tak? Bulan pertama RM50 interest. Bulan kedua RM49.50. Kenapa Sebab principal dah turun. Yes. Good. Awak boleh fikir kan secara logik kan. Sebab kita punya principal dah turun. So apa kita dah bayar bulan pertama. So untung interest on balance ni sebenarnya. Sebab apa bila dia kenakan interest pada balance sahaja
Jadi interest setiap bulan tu sebenarnya akan berkurang. Kalau kita bayar monthly installment. Kalau kita bayar. Kalau nak bayar lebih pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak bayar lebih daripada monthly installment pun tak ada masalah. Sangat-sangat dialu-alukan. Dia akan kira semula. Kalau interest on balance kan, dia akan kira semula. Contoh monthly installment awak bayar 200. Jadi balance tolak 200 kat sini. So interest on balance kita akan kira semula. Okay, so kita dapat dah interest bulan kedua. Jadi kita kena kira kita punya total balik. So total yang kita kena bayar adalah 9900 tambah dengan 49.50 sen. Okay, so total pada bulan kedua awak kena bayar 99.49 sen. 49.50 sen. So ni total awak kena bayar pada bulan kedua. Jadi kita tengok balance. Okay. Balance total tadi 9949.50 tolak dengan monthly installment. Okay, so awak dapat 99.50 sen. Okay, so selepas bulan kedua bayaran yang tinggal adalah RM9,799.50 sen. Okay, campur dengan interest tolak dengan kita punya bayaran bulanan monthly installment. So tinggallah ini. Ni baru bulan kedua, soalan nak sampai bulan ketiga. Jadi kita kena cari pula third month. Okay, so third month bermulalah semula macam gini. Okay, nasib baik soalan tanya sampai 3 bulan je ya. Bayangkan kalau nak 7 tahun tu. Tak cukup muka surat kita nak kira. So prinsipal baru akan jadi 979950. Okay, R sama, kita punya ni pun sama. Sebab apa 1/12? Sebab rate kita dalam per annum untuk setahun. Kita nak sebulan je. So jadi 1/12. Ini pun sama juga. So I awak PRT. Masukkan prinsipal baru. Darab dengan rate 0.06. Darab dengan terms. Okay, saya dapat dekat sini. Berapa ya? 9,848.50 sen. 8. Okay, so kira balance. Ya, ini awak tak kira balance pun tak apa. Sebab apa tak kira balance? Sebab soalan nak interest je. Salah. Saya salah ke? Korang redor je kan? Interest 9848. Wow, kaya. Interest dia RM49. RM RM49. Kat sini awak nak berhenti setakat ini sahaja pun boleh. Tak ada masalah. Kenapa? Sebab soalan tanya total amount of interest payable. Okay, berapa total amount after first 3 months. Dia tak minta pun berapa balance selepas 3 bulan tak. Dia minta berapa amount of interest. Okay, so sampai sini je. Lepas tu awak total up. Okay, total interest. Okay, so yang pertama tadi RM50. Masa kira tak payah letak unit. Okay, tambah dengan RM49.50 tambah dengan 49. Okay, so jawapan dia 148. RM48.50. So ni final answer. Okay, soalan tak minta pun total balance berapa. Soalan just nak total interest dia for the first 3 months. So cukup sampai ni jawab pun dalam kira. Soalan yang bagus. Cikgu dalam exam nak buat yang mana? Flat interest ke interest on balance? Depends pada soalan. Soalan apa? Okay. Contoh perbezaan tadi, dia kata 6% on the balance. Maksudnya itu adalah interest on balance. Sebab dia kenakan interest rate tu pada balance. Jadi awak kena ikut kaedah interest on balance lah. Kalau dia tak mention, maksudnya flat interest. Interest dia sama je setiap bulan. Cikgu. Ya.
kita kira interest ni sebulan-sebulan sebab Encik Haris tu dia nak pay monthly interest. Bukan. Sebab yang ni. Sikit. Pay monthly. Sebab ni. Mana pensel ni? Sebab ni dia kata interest rate of 6% on balance. Sebab bank tu kenakan interest rate tu on the balance. Tu keyword dia. Sebab tu kita kena kira interest on balance. Kena guna kaedah interest on balance. Kalau tak ada ni maksudnya dia kira interest biasa je. Flat interest. Faham ke? Oh jadi kita tak boleh pilih lah. Tak. Tak boleh pilih. Kita kena tengok soalan tu. Okay. Kalau lah tak ada perkataan on balance ni hilang. Tak wujud. Jadi dia sebenarnya adalah flat interest. Okay, contohlah saya gantikan on balance ni per annum. Biasa per annum lah. Okay, so bla 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 with an interest rate of 6% per annum. Maksudnya ini adalah flat rate. Flat interest. Okay. Sebabkan dia ada on the balance je, kita kena guna kaedah interest on balance. Begitu. Faham ke? Boleh ya, kita tak boleh pilih, kita kena tengok soalan. Okay, soalan apa? Okay, saya harap menjawablah soalan Ikhwan sekalian. Jadi interest on balance ni lebih menguntungkan kita ke berbanding flat interest? Ya, Amirah Husna. Dia akan lebih menguntungkan sebenarnya. Sebab apa, interest tu dia akan berkurang. Janji kita bayarlah monthly installment. Kalau tak bayar, interest dia akan jadi sama lah sebenarnya. Bila kita bayar, so kita punya loan pada bulan berikutnya akan kurang. Sebab kita dah bayar kan? Jadi interest pun berkurang. Kalau tak bayar, kita punya loan akan sama. Lagi tinggi. Gitu. You faham Cikgu. So ada ya saya. Biasanya kan kalau orang yang guna interest on balance ni, dia kan bayar setiap bulan tu beza-beza. Setiap bulan berbeza-beza. Lepas tu nanti yang kira dia kena bayar berapa bulan tu, dia kira ke bank yang kira ke untuk dia? Bank yang kira, awak jangan susah kira. Bank akan bagi statement berapa bulan, berapa kena bayar dan seterusnya. Dia akan kirakan. Okay. Begitu. Tak ada Batisha, tak ada formula. Awak memang kena kira manual macam tu. Begitu. Okay. So, lagi soalan. Secara umumnya kita dah habis. Saya nak awak tengok example 21 nanti kita dah habis ni. So example 21 saya nak awak study sendiri. Pastikan awak study tau example 21 ni. Saya tak tunjuk lah nanti So awak study example 21, study dengan penuh perasaan lah. Dengan penuh kefahaman Okay. So benda ni sangatlah awak boleh guna pakai untuk masa akan datang. Cikgu kalau borrower daripada bank tu meninggal and then tak sempat bayar total repayment, apa jadi? Ni dia depends pada agreement bank tersebut. Okay, agreement bank tersebut. Sama ada dia punya guarantor kena sambung bayar ataupun dia kira full payment, habis tak payah bayar langsung. So dia depends pada agreement apa yang kita buat dengan orang bank tu. Nanti orang bank tu akan inform lah dekat waris. Okay, dia based on agreement lah. Biasanya kita kena settlekan lah. Biasanya lah. Kita tengok agreement macam mana kalau tak ada waris. Biasanya loan kita kena letak nama guarantor tau. Ada juga certain loan tak payah letak guarantor. Guarantor ni maksudnya kalau apa-apa jadi kat kita, siapa yang nak bertanggungjawab?
Begitu. Dia ikut kepada agreement lah macam mana. Saya. Cikgu, Ya saya. kalau beli kereta, kita kan apa tu? Boleh tak kalau kita hutang dengan syarikat kereta tu selain hutang dengan bank? Kita hutang biasanya bila kita beli kereta dengan kita memang akan beli dekat syarikat kereta tu. Contoh saya beli kereta apa yang Pro 2. So saya deal dengan Pro 2 tu lah. Tapi Pro 2 tu dia automatik dia akan linkkan dengan bank. Maksudnya kita hutang kepada bank terus. Contoh Pro 2 tu dia link dengan BSN. Saya punya BSN kan? BSN. Bukan SIMB lah. Contoh saya punya Pro 2 tu dia link dengan SIMB. Jadi saya kena bayar direct kepada SIMB. So dia dah settlekan loan kita. Syarikat Pro 2 tu dia settlekan kita punya agreement apa semua dengan bank. So nanti kita tinggal bayar je pada bank. Biasanya dia memang dah link dengan bank. Syarikat kereta tu dia dah link dengan bank. Jadi automatik kita akan buat loan dengan bank. Melainkan kalau memang syarikat tu dia kita tak pernah lah buat pinjaman kepada syarikat, dia mesti kepada bank. Melainkan kalau bukan yang rasmi, contoh pinjam along, tu dekat orang, dekat personal lah. Which is jangan pernah terlibat lah benda tu. Ataupun ada juga syarikat pinjaman berlesen kan. Saya tengok iklan lah, ada syarikat pinjaman berlesen. Yang tu mungkin bukan direct kepada bank. Biasanya syarikat kereta ni dia dah link dengan bank. Ikutlah bank mana dia link. SIMB ke BSN ke. Ada juga yang BSN. Macam gitu. So automatik kita akan sebenarnya kita buat loan, car loan dengan bank tersebut. Syarikat Pro 2 tu dia perantaraan. Dia akan siapkan everything. Ada soalan lagi nak tanya sebelum saya buat kesimpulan dekat sini? Mungkin dia nak salin tadi kan. Untuk yang ni tadi saya ingatkan balik lah yang untuk third month ni dia tengok tau soalan dia sebab soalan tadi nak total interest je, jadi awak boleh berhenti setakat interest bulan ketiga saja. Tapi kalau nak total balance, total new balance, awak kena kira macam ni lah tadi. Awak cari balik new balance, new amount, lepas tu new balance. Okay. So buku teks tu dia dah je yang dia kira semua. Okay saya rasa macam dah ada soalan dah. Okay, saya nak habiskan kat sini. Next class esok hari Khamis. Since saya tak sempat buat contoh dekat sini, saya nak nak explain contoh dekat sini. Okay, apa yang kita akan buat esok. Jadi esok kita akan ada kelas lah macam hari ni. Saya nak explain soalan nombor 5 sehingga nombor 4. Kenapa 5 sehingga nombor 4? Okay, awak tengok buku teks muka surat 82. Muka surat 82. Saya ambil masa awak banyak kan. Study benda tu. Study example seterusnya. Okay, ni. Self skills enhancement. Okay. Soalan nombor 5 sehingga soalan nombor 8. Lepas tu self mastery 1 hingga 4. Kalau awak nak cuba dulu boleh, tak ada masalah. Tak cuba pun tak ada masalah. Esok kita akan discuss soalan ini. Okay. Esok kita akan start on time juga. 3.35 sehingga 4.30. Okay. Saya kena habiskan awal lah sebab selepas tu saya adahan. Okay. So yang ni kita akan buat esok. Homework awak, saya bagi siap-siap ya homework. Siapa nak buat awal boleh, nak buat kemudian boleh, janji hantar. Okay, homework awak soalan nombor 5, 6, 8, 9, 10. Saya ulang, nombor 5, nombor 6, nombor 8, nombor 9, nombor 10. So homework awak akan hantar di GC nanti saya akan bagi tahu bila. Okay, page
page 83. Okay, question number 5, 6, 8, 9, 10. Tolong salin soalan. Okay. So buat homework ni macam biasa, salin soalan, buat jalan kira dan jawapan semua dalam buku latihan. Okay, saya nak kemas dalam buku latihan. Okay, nanti awak masuk sekolah bulan 4, saya nak tengok buku latihan dan buku nota. Okay, buku latihan dan buku nota sekemas-kemasnya. Segala homework awak berada di buku latihan. Okay, segala awak punya nota ada di nota. Okay, kita akan semak dua-dua, nota dan latihan. Jadi andai kata kita tak sempat nak tanda dekat GC, kita boleh tanda dekat buku latihan awak. Okay. Jadi homework awak question number 5, 6, 8, 9, 10 salin soalan dan jalan kira serta jawapan. 83. Hantar bila nanti saya akan bagi tahu. Okay. Sebab hari ni hari Rabu dah kan. Hantar mungkin mungkin next week. Okay. After awak punya ITT. ITT awak singkat je, 3 hari je. Okay. Ada soalan nak tanya? Boleh ya? Faham Raka? Ada. Faham. Kan? Faham. So saya ingatkan kembali ya, awak punya ITT soalan susah kalau awak tak study. Betul, serius susah. Kalau awak study insyaAllah senang. Okay. So kita habis kat sini. Terima kasih untuk yang join. Minta maaf lebihan masa yang saya guna pakai. Tapi kat sini saya sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Saya go. Teacher. Thank you, teacher. Teacher. Bye. Bye.